Lepas tu riwayat daripada Ahmad bin Hanbal, qala haddatsana Ya'qub, dan seterusnya. Di sini pun Ibnu Umar dia dengar lebih kurang tadi juga, isi dia tu, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan pada ketika ihram memakai quffaz dan niqab, dan pakaian yang dicelup dengan celupan wars ataupun za'faran. Selain daripada tu boleh pakai belakang. Selain daripada tu boleh pakai belakang. Tak kira tak kira kain tu dicelup dengan celupan usfur ke, ataupun kain yang dipakai tu kain sutera ke, ataupun perhiasan ke, boleh pakai. Nak pakai serban ke, tak pecah serban tu tak apa, gelar ke tak apa. Ataupun seluar, baju ataupun khuf yang kepada perempuan tak apa. Hak tak bolehnya tadi lah, berapa perkara. Tetapi seperti tadi juga, ulama-ulama bahas seperti tadi juga. Hak ni pun hak dari segi boleh, kebanyakan yang mengatakan di sini boleh dikatakan semua boleh. Kalau tak boleh pun, kalau melekat kena dengan lama lah. Kalau kena sikit tu tak apa. Tudung muka tu dia kena renggaikan sikit. Sekadar ketika berjumpa dengan orang lelaki, dekat dengan lelaki, tudung sikit tak apa. Lepas tu ketika tidak ada lelaki ke apa, buka tak apa sekadar tu. Jadi maknanya sini ni tak apa berlaku. Tak apa berlaku. Cuma hak tak bolehnya celupan wars dan za'faran. Tu ya. Kalau ada nak tinggal apa. Adapun celupan usfur itu masih khilaf lagi juga, masih khilaf lagi. Imam Syafi'i dan ramai lagi ulama yang lain mengatakan tak apa perempuan pakai celupan usfur, walaupun wangi sikit tak apa. Tapi Imam Abu Hanifah dan hak sependapat dengan dia mengatakan tak boleh celupan usfur serupa dengan celupan wars dan juga za'faran, tak boleh. Jadi maksud di sini tidak nanti celupan sekarang ni orang tak celup dah. Wangian. Wangian. Sama ada wangian itu sekali dengan celupan ataupun tidak. Ketika ihram tu tak boleh. Ketika dia buat kerja haji tu, dia buat umrah tu tak boleh pakai air wangi, suku, ataupun daripada awal lagi pada ketika celup kain tu tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Sebab apa orang yang mengatakan usfur ataupun kain muasfar tu tak boleh, yang dicelup dengan celupan usfur tu tak boleh? Sebab dia bau wangi. Sebab tu je, bukan kerana warna. Jadi celupan-celupan ini, hak ni jadi merah sikit, alah merah sikit, hak ni jadi alah kuning. Warna dia tidak sabit warna tu tak apa. Hak tak bolehnya dengan sebab bau wangi. Dengan sebab bau wangi. Warna tidak semesti putih, tak putih pun tak apa. Tetapi kalau celupan tu dicelup, lepas tu kita tanggalkan celupan tadi, boleh boleh dihilangkan supaya juga air wangi. Kalau baju yang dia pakai tu baju air wangi, kena air wangi sebelum pada tu. Lepas tu baju tu lah yang nak pakainya. Semasa ihram perempuan boleh dia rendam dululah, rendam hilang bau, tak apa, basuh, boleh pakai juga baju tu. Tidak kata kena pakai baju lain, dah, tu pun boleh. Cuma nak hilang, kena hilang bau dia tu, bau wangi dia. Terus lagi hadis riwayat daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Hal ini kira asar lah. Kalau dalam istilah yang tepatnya asar. Hak berlaku kepada Ibnu Umar, tetapi oleh kerana dia sebut Nabi SAW kata tu, bahagian tu hadis. Ibnu Umar telah kesejukan, dia pun minta Nafi'
hamba dia campakkan sesuatu ke atasnya, tudunglah dia dengan sesuatu. Dia pun tudung dengan burnus. Burnus tadi sama ada tudung kepala tu saja ataupun baju yang ada burnus itu. Baju yang ada burnus itu. Dia pun campak tu lah. Ibnu Umar pun kata, mencampak ni atas aku. Padahal Nabi SAW larang kan orang muhrim pakai burnus ni. Tapi adakah dia buat? Adakah dia buat apa pada tu? Tidak. Cuma dia berasa tidak boleh. Hak tak boleh tu pakai di kepala. Kalau pakai di misalnya sejuk kaki, tudung kaki, nak menghilangkan sejuk, itu bukan tempat dia. Tak apa tu. Dalam keadaan tu pakai kain selimut lah kira ni. Tidak pakai sungguh. Tidak pakai sungguh. Lagu tu tak apa. Misalnya baju, asal pakai selimut, dah tak ada orang lain selimut. Bukan kita pakai tangan apa ni dalam lengan baju tu. Tidak, tu tak boleh lah. Tapi kalau sebagai tudung buat selimut, lain cerita. Dengan sebab itu Ibnu Umar tak buat. Cuma dia atas dasar warak, dia tak silap. Dia pun tahu hak maksud tak boleh tu pakai di kepala tu kalau burnus. Bukan dalam bentuk tudung gitu. Tudung mana-mana bahagian tubuh yang kesejukan tu. Dan kemudian riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seluar untuk orang yang tidak mendapati kain, dan khuf untuk orang yang tidak mendapati kasut, sepatu. Ini pegangan Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat tak apa pakai seluar, tidak perlu kena pisah pergi cari suku kain hak tidak berjahit, hak tidak seluar, tak perlu. Hak ada mana? Kalau ada kain boleh kain lah, hak tidak berjahit. Tetapi kalau hak dia ada, hak tu pakai tu, tak perlu susah-susah. Tak perlu susah-susah pergi cari kain suku. Lepas tu kalau khuf lagu tu juga. Kalau dia ada kasut, iyalah tak boleh pakai lah khuf. Tapi kalau dia tak ada kasut, tak apa pakai khuf. Pakai lagu tu, tak payah potong-potong. Potong jadi punah pula, kata dia. Bazir pula. Mana jadi khufnya? Jadi kasut lah. Bukan nak, tak boleh dia tak boleh mengambil alih kasut. Dia bukan kasut sebenarnya. Dia pakai. Beza daripada jumhur ulama. Lepas tu kalau pakai lagu tu pun tak kena fidyah, tak kena kafarah, tak kena gap. Ada pun orang lain dia kata tak boleh. Kena potong lah khuf tu bawah pada buku lali. Dan seluar tu kalau nak pakai juga tak ada dah kain. Kalau tidak berjahit dia kena tetah. Kena tetah. Ini dalam dalam syarah daripada dia sebut Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia ambil daripada Qurtubi. Kata Qurtubi, Ahmad pegang dengan zahir hadis ini. Dia mengharuskan pakai khuf dan seluar kepada muhrim yang tidak mendapati kasut dan tidak mendapati kain. Dengan keadaan asal gitulah. Kalau seluar tak payah tetap, tak payah tetap, boleh dia kata. Apa nak tetap seluar je pula, jadi punah seluar. Pas semula tak boleh pakai lah, tak perlu sabar pakai seluar. Kau tetap lah tu. Dia itu pegangan. Dia pegang dengan ni. Tetapi jumhur ulama mensyaratkan qat'al khuf, potong khuf itu sampai bawah buku lali, dan fatqas sarawil, tetah seluar tu kena tetah. Lepas tu buat kain. Buat kain lagu mana payah tu. Kalau kita tetah seluar, kain setara mana? Dan jadi dan muka dia sudah dipotong tu, jadi kaki, jadi gapo, jadi satu kerja pula. Jadi kena kacing, kena gapo kan pula. Susah pula. Lepas tu, lepas pada waktu kerja haji tu tak boleh pakai adalah seluar. Nak kata kain pun tidak, nak kata seluar pun tidak. Dia tak sih. Kalau pakai ni mengikut jumhur, kalau pakai juga yang ni dalam keadaan asal dia dengan tidak ubah lah, supaya yang kita sebut tadi lazimatul fidyah, kena bayar fidyah. Sebab mereka pegang dengan hadis Ibnu Umar, dia kena potong bawah pada buku lali gapo tu. Dan Nabi SAW tak boleh pakai seluar gapo tu,
Hadis Ibnu Umar tadilah, dia pegang dengan tu. Tapi Imam Ahmad tak, dia pegang dengan tu. Pegang dengan tu. Jadi tidak mendapati itu bukan tidak mendapati kedah, pergi cari kedah tak ada belaka. Tidak. Hak mana ada, setakat ada dengan dia, tak ada dengan dia. Hak ada dengan dia kan seluar. Pada gitu. Bukan maksud tak ada ni sebab tak ada air baru boleh tayamum tu, tak. Waktu cara agama benar cari. Ni tak, tidak setara tu. Memang boleh bagi dia. Abu Daud berkata hadis ini adalah hadis penduduk Mekah. Tapi hadis dia tak ada sebut. Mungkin dalam setengah-setengah nuskhah ada sebut di sebuah dalam syarah ni. Lepas pada ni qala Abu Daud, hadza hadithu ahli Makkah. Ada sebut gitu. Puncanya ialah wa marji'uhu ila al-Basra ila Jabir bin Zaid walladhi tafarrada bih minhu dhikra as-sarawil wa lam yadhkur al-qat' fi al-khuf. Jadi orang yang Imam Abu Daud cuba kemukakan alasan apa kata setimu ni supaya dengan Imam Ahmad. Dia kata sebab hadis ni hanya diriwayatkan oleh Jabir bin Zaid. Yani dia mutafarrid, dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Dia bertafarrud. Lepas pada tu dia ada sebut seluar gini tak payah tetah, boleh pakai seluar dan khuf tak payah potong. Ni dia ni saja yang meriwayatkan lagu ni, Jabir bin Zaid. Lepas pada tu banyaklah ni Syekh Khalil Ahmad bahas di sini. Dia bahas di sini. Kira-kiranya sebab itulah ulama tak saya pakai tu. Pasal apa bercanggah dengan hak lain-lain. Tetapi bagi pihak Imam Ahmad, dia jawab, kalau kata Jabir bin Zaid ni seorang saja meriwayatkan hadis ni tak tepat. Ramai lagi orang lain. Seperti Syekh Khalil Ahmad disebut sini. Selain daripada dia, siapa lagi? Dalam mana lagi riwayat ada sebut lagu ni juga. Dan di sini dia sebut secara mutlak. Orang lain kata hak mutlak ni kena pakai mengikut hak muqayyad, iaitu kalau khuf kena potong bawah pada pukulan ni. Dia tak sih. Dia pakai hak ni. Cuma kalau hak tu, kalau nak lagi tu lebih molek, jaga khilaf. Tapi kalau tak buat lagu tu pun tak apa, lagu ni pun tak apa. Itu pendapat dia. Kemudian riwayat daripada Aisyah, kata dia, kami keluar bersama Nabi SAW ke Mekah dan kami lumurkan muka kami, dahi kami dengan suk al-mutayyab, bedak wangi, bedak yang dimasukkan wangian pada ketika nak pakai ihram. Sebelum pakai ihram lah, pada ketika nak pakai ihram tu pakai dulu di muka gapo, di tubuh pakai. Bila begitu dah pakai tu agak banyak lah, banyak. Bila peluh mengalir atas muka seseorang daripada kami, yang ni orang perempuan mengalir, Nabi tengok, kata dia, Nabi tengok. Ini menunjukkan perempuan itu tak tudung muka. Dan dia bukan, dia kata ihdana itu salah seorang daripada kami itu, bukan maksud dia bini dia saja, tak, orang lain pun gitu juga. Ini menunjukkan pada ketika ihram itu perempuan tak tudung muka dia. Nabi tengok, tapi dia tidak larat. Kalau tak boleh dia larat dah. Rak bau dia tu sikit sebanyaknya ada. Apa lagi? Ini bukan khusus dengan perempuan saja, lelaki pun boleh. Sebelum pakai ihram tu serupa dengan Aisyah, dia pakaikan wangian pada Nabi, tubuh Nabi, termasuk di rambut dia, di kepala dia. Bila Nabi berihram tu, ketika dia berihram tu masih lagi nampak sinar-sinar di celah belahan rambut dia. Sebab wangian itu dia bukan sekadar wangi saja, dia ada berjirim, macam bedak gitu. Jadi ada nampak sinar-sinar dia. Nabi sendiri pakai, tidak kata kena basuh. Cuma baju tu tak boleh lah, ataupun kain itu selepas kita berihram tak boleh lah pakai. Sebelum tu tak apa. Sebelum tu. Adapun hak dalam hadis, hak Nabi SAW suruh orang tu pecah baju dia pergi basuh, tak boleh pakai hak tu. Ulama-ulama yang mengutamakan hadis Aisyah, dia kata hadis itu nak wayak hak lebih molek ataupun sudah mansuh gitu. Hak tidak mansuhnya ialah hadis Aisyah yang melumurkan wangian pada tubuh Nabi. Dia pakai. Kalau pada tubuh boleh, pada baju kau boleh, tapi sebelum pada kain tu boleh, kau boleh lah.
Dengan sebab itu dia di sini dalam hadis ni, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok, dia tidak larang. Hadis ini menunjukkan bahawa terus adanya wangian itu dan terus berkekalan wangian selepas digunakan pada ketika nak ihram itu, la yadur, tak mengap, tak apa. Hak talihnya selepas pada itu. Sebab apa? Sebab diam Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan harus, dan inilah pendapat jumhur ulama. Tetapi Ibnu Umar, Malik, Muhammad bin Hasan, Zuhri dan sesetengah tokoh dalam mazhab Syafi'i berpendapat tidak harus memakai wangian pada ketika nak ihram tu, sebelum ihram tu tak boleh. Dekat nak pakai ihram tu tak boleh. Sehingga kesan dia tu selepas pakai ihram tu masih lagi ada, dia tak sah. Inilah orang-orang tak sah. Walau bagaimanapun jumhur ulama mengatakan tak. Pegangan dia mana? Hadis Aisyah. Hadis Aisyah. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Umar, kata Ibnu Syihab, dia suruh orang perempuan ni kalau pakai khuf, suruh potonglah khuf sampai bawah buku lali. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh potong kan, sampai bawah buku lali tu. Lepas pada tu Safiyah binti Abi Ubaid, yang bini dia lah, bini dia tu nama Safiyah, bini Ibnu Umar tu sendiri, royak ke dia bahawa Aisyah cerita ke dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perempuan pakai khuf walaupun tutup buku lali pun tak apa. Hak perempuan tak perlu kena potong khuf itu, tutup buku lali pun tak apa. Yang ni khuf itu sebuah asal lah, tak apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Lepas tu barulah dia tak suruh dah lah orang potong tu. Adapun sebelum pada tu dia suruh orang potong. Kalau pakai khuf termasuk perempuan, lepas pada tu tak. Sebab apa? Sebab Aisyah menceritakan boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan perempuan pakai khuf tanpa dipotong. Dan ini menunjukkan bahawa kan ada kalanya sahabat-sahabat ni dia tidak tahu setengah-setengah hadis. Dia tahu kemudian apabila orang lain royak. Ramailah lagu ni. Ibnu Umar banyak perkara juga dia tidak tahu. Kalau nak tengok lagu ni, Abu Bakar gapo dia tidak tahu. Dia tahu melalui orang lain. Umar gapo dia tidak tahu, padahal alim besar di kalangan sahabat. Orang ni gapo dia tidak tahu. Boleh tengok kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Dalam itu Ibnu Qayyim sebut orang ni tak tahu gapo. Berdasarkan hadis-hadis dia cek, ni benda ni. Dia tahu melalui orang ni, kemudian baru dia tahu. Ini menunjukkan orang alim pun dia tidak semesti tahu semua. Boleh jadi dia tahu kemudian. Tetapi kalau kita tengok sahabat-sahabat ni, bila royak Nabi, dia akan terima selalu. Dia akan terima selalu. Tak ada nak berkerah dengan pendapat dia ke apa, tak ada. Asalkan dia yakin tengok Nabi, tu tak apa, terima. Babul muhrim yahmilu silah. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الهديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح أو بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح قال القراب بما فيه باب في المحرمة تغطي وجهها وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها من رأسها على وجهها فإذا حاذونا itu silap فإذا جاوزنا ataupun faidza jawazuna, itu yang betul. Faidza jawazuna kashafnahu.
babun fil muhrim yuzallil. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Hanbal qala haddatsana Muhammad bin Salamah an Abi Abdurrahim an Zaid bin Abi Unaisah an Yahya bin Husain an Al-Husain haddathathu qalat hajajna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada' فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. Bab muhrim membawa senjata. Ini boleh ke tidak? Bara meriwayatkan katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdamai dengan penduduk Mekah di Hudaybiyah, salahahum, dia menyetujui syarat mereka agar orang-orang Islam tidak masuk ke Mekah melainkan dengan pedang bersarung, melainkan dengan julubban istilah, dengan pedang berada di dalam sarungnya. Saya tanya, kata Syu'bah, tanya Abi Ishaq, gapo dia julubban istilah tu, gapo dia? Dia kata al-qirab bima fi, apa ni, sarung sekali dengan hak dalam dia tu lah, jangan cabut, jangan buka, biar duduk dalam. Bab tentang perempuan yang berihram menutup mukanya. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, orang-orang yang berkenderaan lalu dekat kami berihram, dalam keadaan berihram bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka berhadapan dengan kami, seseorang daripada kami ataupun kami menutup, menurunkan jilbab dari atas kepala ke atas mukanya. Apabila dia telah melepasi kami, mereka telah melepasi kami, kami buka semula tudung muka. Bab tentang muhrim yuzallil. Sekarang ni boleh ke tidak bawa senjata pergi ke Mekah? Boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Tapi apa ni, kebanyakan ulama mengatakan asal dianya man dakhalahu kana amina. Sesiapa yang masuk ke Mekah, tanah haram itu, aman dia. Jadi kalau dengan bawa senjata ni macam tidak aman. Dengan sebab itu kebanyakan mereka mengatakan dalam keadaan kita Islam belakang, tak ada apa, molek tak usah bawa senjata. Sebab apa? Takut timbul benda yang tidak molek, tidak baik. Walau bagaimanapun pada dasarnya senjata tu bawa tak apa. Buktinya mana? Ni, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umratul qada dia, umratul qada pada tahun yang ke-7, tahun yang ke-6 tu nak pergi buat umrah tak boleh, dia mau tu sekat. Lepas pada tu dia mau tu buat syarat tahun depan lah kira mari. Tapi mari pun kalau bawa senjata, dengan senjata duduk dalam sarung. Maksud dia je senjata duduk dalam sarung tu bukan maksud nak mari perang, mari buat kekacauan. Dan sahabat-sahabat bawa juga senjata. Mengikut syarat tu boleh bawa senjata. Tidak kata dalam tanah haram ni, tempat yang dikatakan aman itu, kita tak boleh bawa senjata. Tidak. Cuma tak boleh buat kekacauan tu, iyalah. Boleh. Bawa senjata tu tidak kata jadi kurang kau kena bayar fidyah kau gapo-gapo kau. Tak. Tak apa tu. Walau bagaimanapun ulama mengatakan tak molek lah. Tak molek. Termasuk Imam Bukhari sendiri, ni dalam, dia kata ni dalam nota nombor 1 bawah ni, dalam Hasyiah Abi Daud cetakan India, ada nukilan daripada Ibnu Battal. Dia kata Imam Syafi'i, Malik mengharuskan bawa senjata. Boleh bawa senjata. Tetapi Hasan tidak suka. Dia kata makruh ataupun tidak suka lah. Bukhari buat tajuk dalam sahihnya. Dia buat tajuk mana? Bab ma yukrahu min hamlis silah fil 'i wal haram. Ini bab makruh membawa senjata pada ketika hari raya dan dalam tanah haram. Makruh. Itu sekurang-kurangnya makruh. Setengah-setengah ulama kata begitu. Tapi kalau boleh menyebabkan bahaya, mengancam, boleh jadi ada pakatan ya,
kerajaan boleh memutuskan supaya tidak boleh mengharamkan bawa senjata, itu hak dia. Dia boleh buat keputusan gitu. Setara orang kafir menghalang Nabi SAW gini-gini, Nabi turut. Pemerintah dia turut, kehendak dia. Apatah lagi kalau orang Islam yang mereka nak jaga keamanan semua, lagilah kena turut. Setara orang kafir tu dia mereka, Nabi turut. Kalau orang Islam mereka kerana nak menjaga keselamatan, lagilah kena patuh, kena turut. Gitulah kesimpulan yang dapat kita buat. Imam Bukhari kata makruh, paling tidak makruh, paling ringan makruh. Boleh jadi dalam setengah-setengah keadaan tu boleh jadi sampai ke peringkat haram, ataupun makruh di situ dalam istilah mutaqaddimin tidak maksud makruh seperti kemudian dilarang, dengan maksud dilarang. Yukrahu min hamli silah, dilarang membawa senjata dalam perhimpunan hari raya dan di tanah haram, dilarang. Kalau dilarang itu boleh sampai ke peringkat haram. Sebab biasa dalam istilah mutaqaddimin ni yukrahu karahah tu dengan maksud dilarang, sering kali dengan makna haram. Boleh jadi juga situ. Paling ringan, sebab tu kita kata makruh, paling ringan. Bab perempuan yang berihram menutup mukanya. Tadi hadis tadi larang tutup muka, tak boleh. Jadi jumhur ulama pakai hak tu lah, tak boleh tutup muka. Tapi hadis ini menunjukkan boleh tutup muka. Tutup muka ni ketika mana? Ketika apabila perempuan-perempuan itu berhadapan dengan lelaki yang mari dengan berkenderaan ataupun tidak berkenderaan pun depan, dia boleh tudung. Tapi tudung pun dengan syarat seperti yang kita sebutkan tadi. Ulama mensyaratkan jangan bui seperti biasa, menyentuh muka jangan. Dia kena pegang sikit, biar jauh sikit, biar jauh sikit. Tudung muka, kalau nak tudung muka lah. Kalau tidak, tak. Kalau tidak, tak apalah. Hak moleknya tidak tudung muka. Sebab boleh dikatakan ijma' ulama mengatakan, di sini dalam syarah, dalam hasyiah nombor 2, bawwaba bil mar'ah li'anna al-muhrim yajuzu lahu 'indahu taghtiyatul wajh khilafan lil hanafiyyah wal malikiyah kama sayati. Kaifa yasna'u bil muhrim idza mat. Wa amma al-mar'ah, adapun perempuan dia kata fayajibu kashfuhuma al-wajh, fayajibu kashfuha al-wajh lil ihram ijma'an. Perempuan wajib kena buka-buka untuk ihram ni, dalam ihram ni, ijma'. Cuma mereka khilafnya apabila ada pertentangan di tempat yang wajib tutup untuk menghijab diri daripada lelaki asing, di situ je. Apabila berhadapan dengan lelaki asing, di situ ada khilaf. Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan wajib jangan dia bui rapat mengenai muka dia. Tudung tadi, tudung muka, jangan bui kena muka dia, wajib. Sebab tu Syaukani kata payah tu tak siwi kena muka lagu mana? Tak siwi kena muka, nak sendal lagu mana? Tak boleh lah, kata dia tak boleh. Tak boleh, tak boleh tutup. Dia pergi ke situ lah. Dia kata qalu yajibu an la yulasiqa biwajhiha syai'un bal tub'idul ghita' bil khashabah, dengan kayu kau sendal misalnya, kita kata. Dan ataupun lain-lain. Hanabilah dan Malikiyah mengatakan tak apa kalau sentuh sikit-sikit tu, tak apa kalau sentuh sikit-sikit kerana darurat tu, tak apa. Tapi kalau nak lock lepas gitu terus tak boleh. Dia kena bisa renggai juga. Lepas tu di dalam Umdatul Qari diambil perempuan menutup kepala dan membuka muka alaihi ijma'. Ni ijma' ulama. Ijma' ulama. Lagu mana dah kita kata hadis ni ada? Dia ulama-ulama nak ijma' ni pun dia reti dah. Hadis ni dhaif. Tak boleh pangkat hadis ni. Hadis hak ni. Dia kata Aisyah menceritakan kami pergi ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang lelaki berhadapan dengan kami tudung muka. Ini tidak ayat tudung setara mana. Jangan bersentuh muka, bahaya ni kalau pakai tengok ni. Sedangkan semua kata hak kata boleh tudung, jangan bersentuh muka. Sebab payah tu. Hak kata kena tudung pun dia kata jangan bersentuh muka. Sedangkan di sini dia tak ada kata ni. Hadis ni terlalu umum.
Jadi sesoalannya boleh tudung begitu, walaupun tidak terpisah daripada buka. Cuma lepas pada lelaki, orang-orang lelaki itu lepas, baru buka pula. Hadis ini sebenarnya dhaif. Sebab apa? Dua tempat. Kalau dari segi sanadnya, yang pertamanya Yazid bin Abi Ziyad, itu perawi. Perawi ini dipertikaikan oleh ramai ulama. Ramai ulama mengatakan perawi dhaif dia. Dan bila dhaif tak boleh pakai. Ini cara hukum ni. Ni ijma' ulama. Sampai gitu mau kena buka. Tiba-tiba mari seorang perawi yang dhaif tak boleh pakai. Itu sah. Yang kedua aja Mujahid. Ramai juga ulama mengatakan Mujahid, kebanyakan riwayat dia daripada Aisyah adalah mursal. Mesti ada satu orang gugur celah, dia tak ada dengan Aisyah. Mengikut ramai juga ulama gitu kata. Tetapi berdasarkan riwayat Bukhari, Mujahid ini ada Imam Bukhari ambil riwayat dia daripada Aisyah. Bahkan ada juga riwayat-riwayat yang menunjukkan dia memang dah dengar daripada Aisyah. Atas dasar satu, kita boleh kata kelemahan itu tidak letak di situ. Mungkin dia dah dengar daripada Aisyah, oleh kerana Bukhari terima riwayat dia. Jadi kita tak apalah tu. Tetapi tak lepas juga Yazid bin Abi Ziyad adalah perawi yang dhaif. So dari segi sanad dia, kalau dari segi matan dia sebab tak dilah bercanggah dengan hak lebih sahih. Di situ Nabi SAW kata la tantaqibul mar'ah, tak boleh perempuan tu pakai niqab. Niqab ni tutup muka ke atas ke, ataupun tutup muka ke ni ke, sekat ni ke, nampak mata ni, tak boleh belakang, tak boleh tutup muka. Begitulah lebih kurangnya yang tersebut di dalam hadis ini. Kemudian babul muhrim yuzallilu, kita sekat itulah itu malam ni, wallahu a'lam.